Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cubaan 1, 2, 3. Okey. Terang. Dah mula dah? Assalamualaikum. Jemput rakan untuk share kita melalui Facebook Gabungan Reform Malaysia atau Mustafa Mansur. Silakan rakan-rakan untuk berkongsi. Kita akan mulakan dalam 3-4 minit dari sekarang. FB Live kita. InsyaAllah. Silakan. Kita dalam jumlah yang cukup kecil malam ini untuk menjaga penjarakan fizikal, pemakaian mask, pelitup muka dan juga hand sanitizer yang pasti kita jaga insyaAllah dalam proses FB Live kita ini. Datuk? Okey, suara Datuk? Okay. Terang, insyaAllah dengar. Semua yang ni tak nampak lagi. Datuk suara okey Terang insyaAllah dengar. Alhamdulillah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam siri Sembang Santai GRM Gabungan Reformis Malaysia. Dan pada kali ini kita berdalam suasana yang mungkinnya lebih mencabar pastinya dalam keadaan COVID yang meningkat. Kita semua bersabar dalam keadaan ini. Kita berdoa Allah insya-Allah agar segera dilepaskan cabaran dan keadaan ini untuk negara kita Malaysia terutamanya. Sementara itu kita terus bergerak dari segi perjalanan kita untuk menggerakkan pelbagai aspek kehidupan termasuk persoalan ekonomi yang cukup penting saya kira dalam hal ini. Dan hari ini kita membicarakan soal memperkasa ekonomi manusiawi. Ini topik yang cukup penting yang perlu kita bahaskan bersama. Alhamdulillah pada kali ini kita bersama dengan Datuk Dr. Ustaz Shakir Hussein Khalid yang merupakan pengarah urusan kumpulan Syam Mawa yang berpejabat di Kota Damansara ini. Saya kenal lama beliau sejak beliau pengurusi As-Sahabah 1995 yang lalu. Rakan-rakan seperti sekalian, sebelum kita mulakan sembang santai kita pada malam ini, kita faham bahawa sistem dunia yang ada pada hari, sama ada ekonomi, politik dan seumpamanya, memerlukan pembaharuan, memerlukan proses islah. Semangat Al-Quranul Karim, in uridu illal islah mastata'tu. Soal islah yang perlu kita lakukan dengan semampu mungkin dalam rakaman Al-Quranul Karim. Manakala ekonomi manusiawi yang ingin kita bicarakan pada kali ini, ia mestilah merupakan ekonomi yang menekankan pertumbuhan, betul, KDNK betul, tetapi dalam masa yang sama, fokus dan kerangkanya mestilah soal pembangunan insan dan manusia itu sendiri. Ini dibahaskan oleh Profesor Khurshid Ahmad, oleh Umar Chapra dan seumpamanya dalam perbahasan mereka. Demikian juga penting dirapatkan jurang pendapatan, Gini coefficient yang perlu diperkecilkan, jurang pendapatan antara kaya dan miskin yang mesti dirapatkan. Dan berarti kata jangan ada jurang pendapatan yang besar dalam konteks kita melaksanakan merangka ekonomi manusiawi ini. Pastinya semua pihak perlu mendapat kemudahan asas, keperluan asas mereka. Jangan ada yang tertinggal, yang miskin, kelaparan dan seumpamanya. Dan pastinya juga menjaga kelestarian alam yang juga cukup penting dalam konteks bumi, dunia yang Allah amanahkan kepada umat manusia pada hari ini. Rakan-rakan sekalian yang mengikuti Facebook Live ini, kita faham bahawa dalam sejarah zaman Islam dahulu, Sayyidina Umar Al-Khattab pernah di zaman kekhalifahannya, pernah di zaman beliau, tidak ada orang yang layak menerima zakat. Lantaran ekonomi diperkasakan demikian rupa, semua orang terbela. Sehingga tidak ada orang yang berada di paras bawah kemiskinan untuk menerima zakat. Gambaran bagaimana
ekonomi manusiawi awal yang telah dilaksanakan di zaman-zaman awal tamadun Islam. Namun kemudiannya kita faham 1924 merupakan turning point yang penting apabila Khilafah Uthmaniyah tumbang, dalam masa yang sama menandakan kebangkitan satu rejim baru ekonomi dan keuangan di bawah perjanjian Bretton Woods yang kemudiannya menghasilkan institusi seumpama International Monetary Fund, IMF dan juga World Bank ataupun Bank Dunia. Yang kalau kita faham, lihat bagaimana di peringkat awal dia mengeluarkan wang, mata wang, tetapi pada waktu itu ada standard gold yang backup nilai mata wang pada waktu itu. Namun 1970 kemudiannya Amerika memaksa menggunakan dolar Amerika tanpa gold backup atau piawaian emas digunakan pada waktu itu mulai 1970 sebagai nilai mata wang yang digunakan pada waktu itu. Dan kita lihat kemudiannya dalam konteks negara kita Malaysia Merdeka 57, sistem bank kita yang ada pada waktu itu hanyalah HSBC, Hong Kong and Shanghai Bank, dan juga OCBC, Oriental Chinese Overseas Bank yang ada pada waktu itu. Dan ini juga kalau kita lihat mengakibatkan sebahagian daripada kelompok kaum di Malaysia, terutama orang Melayu Muslim, merasa agak tersisih lantaran kerisauan mengenai oleh kerana sistem Bretton Woods pada asasnya adalah merupakan sistem ekonomi dan keuangan yang berteraskan riba yang merupakan asas kepada sistem berkenaan. Dalam negara kita lihat kemudiannya ada DEB, Dasar Ekonomi Baru, yang cuba untuk merapatkan jurang di antara yang miskin, menyusun semula masyarakat yang pada waktu itu. Namun dalam sistem banking kita, walaupun ini satu perbahasan kemudian lain yang boleh kita bahaskan, adalah soal apa yang diungkapkan sebagai FRB, Fractional Reserve Banking. Ini satu yang cukup tricky, yang kita lihat bagaimana bank-bank swasta sebenarnya boleh mencipta wang mereka sendiri. Di mana dalam konteks negara, sebenarnya mana negara pun dengan sistem Bretton Woods ini, bank swasta mencipta kira-kira 80% wang yang beredar dalam seluruh negara. Ini keadaan yang sedang kita hadapi, dan apatah lagi dalam suasana COVID-19 yang ada pada hari ini, walaupun alhamdulillah kita diberi cash sebahagiannya di bawah pelbagai skim yang ada, tetapi dalam masa yang sama juga pastinya kita mahukan apakah perancangan ekonomi yang sebenarnya. Ini akan kita bahaskan sebahagiannya sepanjang sembang santai ini. Tetapi sebelum itu, kita nak berkenal dahulu dengan tokoh kita pada kali ini, Datuk Dr. Ustaz Shakir Hussein Khalid. Itu nama penuh beliau. Nama yang diberi oleh ibu dan bapa dia, kan? Dan saya elok di peringkat awal ini sedikit ta'aruf, pengenalan diri yang akan beliau berikan kepada kita, di samping yang telah saya sebutkan sedikit mungkin. Datuk, kita nak kenal di kalangan viewers kita yang mengikuti kita ini, nak mengenal lebih mengenal Datuk Shakir dalam hal ini. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih pada saudara Mustafa Kamel yang merupakan moderator dan juga saya kira sebagai panel jugalah pada malam ini. Boleh, untuk kita sama-sama bertukar pandangan dan memberikan sikit sebanyak input dalam hal-hal yang akan kita bincangkan sebagai yang dinamakan sebagai ekonomi manusiawi ini. Saya Shakir Hussein Khalid, duduk di Kota Damansara. Saya ingat bersama-sama dengan saudara Mustafa bermula daripada 1995 lagi. 95 lagi. Sehingga kini. Peneroka lah, peneroka. Saya antara peneroka di Kota Damansara. Dan saya terlibat dalam perniagaan bermula daripada awal lagi. Dan secara seriusnya 25 tahun yang lepas hingga kini. Dan saya juga mengerutai beberapa NGO yang terlibat dalam kemanusiaan dan juga penjagaan kebajikan untuk mereka-mereka yang memerlukan. Jadi latar belakang saya dalam perniagaan ini berteraskan perniagaan pembuatan barang-barang elektrik, pembuatan mesin, equipment, barang-barang medical dan beberapa keperluan lain yang diperlukan dalam industri seperti tenaga, telekom dan juga oil and gas. Jadi berumur 52 tahun. Ya. Dan pengajian saya dalam bidang agama, degreenya, dan begitu juga dalam pengajian master
dan dalam PhD saya buat dalam bidang pengurusan dan juga kepimpinan, dan beberapa short courses yang saya buat dalam bidang perniagaan dan juga pengurusan risiko. So itulah lebih kurang latar belakang saya, Mustafa. Baik, terima kasih Datuk Syakir atas pengenalan awal, ta'aruf awal kita dengan beliau. InsyaAllah kita akan berkenal lebih mesra dengan beliau. Mungkin sebagainya melalui Facebook, dan sebab beliau rajin menghantar hantaran beliau. Ada banyak juga saya lihat dalam Facebook. Sebagainya saya ikuti, jadi boleh ikuti kejayaan beliau. Dan saya sendiri secara peribadi cukup tertarik dan juga kagum dengan kesungguhan beliau latar belakang agama, dan masa yang sama dalam perniagaan, mampu mengharungi cabaran dunia perniagaan yang tidak mudah, yang saya fikir beliau berjaya sampai ke tahap ini dan penting untuk kita kongsi bersama. Cuma di peringkat awal ni Datuk, kemungkinan apa tanggapan Datuk mengenai ekonomi manusiawi dan berarti kata bagaimana kita nak mengolah semula ekonomi ini, sebab pewarnaan ekonomi seketika sekarang ini dialah persaingan di antara model ekonomi kapitalis dan sosialis. Yeah. Dan yang dominan ialah kapitalis, di mana kalau kita lihat dalam konteks sebagai contoh pengalaman kapitalis untuk mengimbangkan harga, mereka boleh menyampakkan ke dalam lautan berjuta-juta tan gandum atau barley demi untuk harga yang tinggi Stabil. di peringkat pasaran antarabangsa. Maknanya ekonomi kapitalis akan pergi kepada maximum profit. Ini pendekatan yang dibuat oleh kapitalis sebagai contohnya. Jadi dan bagaimana Islam, of course dia antara kapitalis sosialis, dia wasatiyah, yang merupakan core pertengahan, dan ini yang perlu kita lihat bagaimana pada pandangan Datuk dari segi ekonomi manusiawi dalam arti kata yang lain, ekonomi yang juga menekankan soal manusia itu sendiri, pembangunan manusia itu sendiri. Maka bagaimana tarifan ataupun tanggapan Datuk mengenai ekonomi manusiawi? Pertama sekali, perkataan ekonomi manusiawi ini ialah, saya gabungkan dia dalam dua perkataan besar. Satu ekonomi dan satu lagi manusiawi. Jadi apa yang dimaksudkan di sini ialah dua perkataan ni adalah dua subject matters yang paling utama. Ya. Yang amat berkait rapat. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita sebagai seorang Muslim kita melihat itu sebagai perspektif utama dia, menjadikan ekonomi dan menjadikan manusia, ataupun menjadikan manusia dan ekonomi. Betul. Sebab dia berkait rapat dia antara dua ini dan tidak akan terpisah sehinggalah hari kiamat. Betul. Hatta bermula daripada lahirnya manusia tadi, dengan korbannya sebagai contoh, kalau kita nak mengambil dari perspektif agama, mengorbankan binatang sama ada akikah dan sebagainya, itu adalah bermulanya ekonomi di situ. Termasuklah kita bercerita mengenai untuk belah mulut daripada bayi sendiri, belah mulut, beli kurma, dan ada dah jual beli dan pelaksanaan ekonomi, transaksi berlaku bermula daripada lahir lagi. Begitulah sehinggalah kita kembali kepada Allah Ta'ala. Nak beli kain kapannya, nak ada keretanya, nak ada kapal barusnya untuk mandinya, kesemua itu adalah merupakan transaksi ekonomi. Jadi maknanya pengurusan manusia secara seluruhnya bermula daripada dia lahir sehingga dia mati, dia akan terlibat dengan sektor ekonomi ini. Jadi bila kita gabungkan dua perkataan, ekonomi manusiawi, dia hanya ada satu saja kalau kita kembali dari sudut dasar agama lah. Dan kita melihat dari sudut universal values-nya, sebab agama sama sekali tidak akan bercanggah dengan nilai-nilai universal. Jadi Allah Ta'ala, ini disebut oleh Yusuf Qaradawi, dia mengatakan bahawa bila Allah Ta'ala melantik manusia di antara ke dunia, ada tiga sebab. Pertama sekali adalah untuk menjadi khalifah. Yang kedua adalah untuk memakmurkan muka bumi. Lepas tu yang ketiga adalah untuk beribadat kepada Allah. Jadi kalau kita gabungkan tiga ini, dia menempati ciri-ciri sebiji apa yang disebut dalam ekonomi manusiawi. Sebab bagaimana ekonomi ini terbentuk, di kalangan manusia yang meletakkan kemanusiaan sebagai asas dalam gerakan ekonomi. Jadi kalau kita kata kenapa, Allah Ta'ala menekankan kita supaya ada satu ekonomi yang acuannya adalah merupakan acuan yang bersifat agama. Di situ ada ibadat, di situ ada rasa hamba, dan acuan yang kedua ialah acuan yang sifatnya adalah keadilan. Jadi keadilan yang maknanya melibatkan manusia secara keseluruhannya mendapat hak mereka masing-masing,
maknanya yang lemah dipapah, yang kuat disokong supaya adanya konsep isu yang paling utama ialah saya selalu sebut perkataan ni, saya kata coexistence, struggle to survive, bukan struggle to fight. Jadi maksudnya semua orang berada dalam keadaan susah tetapi untuk menjayakan ekonomi manusiawi itu, membantu yang lemah, merapatkan jurang yang disebut oleh Saudara Mustafa tadi dengan kemiskinan, kesusahan, sakit, sihat, kuat, kaya. Sebab ini satu nature yang akan berlaku dalam kehidupan. Sebab itu bila kita namakan istilah ekonomi manusiawi itu, dia melibatkan nature manusia itu dari segala paradigm, dari segala perspektif. Tetapi perlukan ekonomi bagaimana untuk menjalinkan dia dengan keadaan yang menyebabkan mereka tidak terpinggir dan digelar sebagai khalifah dan digelar sebagai hamba ataupun digelar sebagai orang-orang yang menjadi konsep ibadat. Ibadat konsepnya maknanya mengutamakan orang lain. Dia mengeluarkan zakat, dia mengeluarkan wakaf, dia mengeluarkan sedekah, dia mengeluarkan apa-apa keperluan yang dibantu, yang perlu untuk membantu mereka yang lain. Jadi saya beranggapan bahawa ekonomi manusiawi ini satu perkataan asas yang perlu digarapkan semula, ditekankan semula dan dibetulkan semula fahaman kita supaya dia menyerap di kalangan semua manusia supaya faham atas konsep keadilan tadi. Cantik sekali Datuk. Saya fikir dalam hal ini bagaimana maksudnya penggabungan konsep itu, dan pastinya Islam cukup kehadapan dalam mempromosi serta menggalakkan amalan ekonomi manusiawi ini yang menjadikan manusia itu sebagai central point, sebagai asas pembangunan yang perlu kita bangunkan. Jadi tidak ada gunanya bangunan pencakar langit yang tinggi-tinggi, yang hebat-hebat dan seumpama kalau manusia yang tidak dibangunkan, ekonomi dan kedudukan mereka tidak dibangunkan. Oleh demikian, dalam sejarah Islam dan ketamadunannya, mungkin Datuk boleh kongsikan bagaimana pengalaman daripada sejak zaman Baginda SAW, zaman Mekah ataupun Madinah, Saifah Madinah, dan bagaimana peranan Abdul Rahman bin Auf sebagai contohnya, dan bagaimana hubungan pembangunan ekonomi manusiawi yang telah berlaku sejak zaman Tabligh Islam, zaman Rasulullah dan Tabligh Islam berikutnya. Mungkin kita nak tengok sedikit model awal dalam konteks pengalaman Islam itu. Saya percaya benda ini bahawa kejayaan ekonomi manusiawi ini adalah kejayaan bisnes. Yang mana kejayaan ini menentukan kestabilan politik, pembentukan budaya, rangka kerja pemikiran dan juga perubahan minda kepada masyarakat dalam sosio budaya itu sendiri. Kalaulah sekiranya kejayaan bisnes yang tidak digarap dengan baik, maka dia akan menyebabkan segala unsur-unsur yang lain tadi itu akan runtuh. Jadi sebab itu, kalau Mustafa sebut dari sudut bagaimana tamadun dan juga ekonomi manusiawi ini berkait rapat dengan tamadun Islam yang asas. Dia bermula daripada... Sehingga mangkuk zaman Umar Al-Khattab itu, tak ada orang layak menerima zakat lagi dah. So, semua orang sudah melepasi peras kemiskinan. Layak menerima zakat. Itu bagaimana model itu terbina? Satu Allah Ta'ala, saya mengaitkan ini cukup dengan agama sebab bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dilantik sebagai Nabi, beliau dilatih untuk menjadi seorang usahawan dulu. Itu asas dia. Di situ dia sudah ada ekonomi manusiawinya. Dia dengan dia mengambil upah, dia beri amanah menjaga kambing. Lepas tu dia beri amanah untuk membawa barang-barang dagangan ke Syam. Dan Rasulullah SAW mengetuai ini. Ketika umur 40 tahun baru baginda dilantik sebagai Nabi. Tapi maksudnya sebelum proses baginda dilantik sebagai Nabi, baginda dilatih dengan pembentukan ekonomi dan membentuk peribadi dia, ketahanan dia, kejujuran dia, amanah dia. Dan rangka kerja dia itu adalah rangka kerja yang menjadikan dia sebagai model, ikon bagaimana berjayanya dia, sehingga Khadijah begitu percaya dan masyarakat seluruhnya membagi dia sebagai Al-Amin. Walaupun dia belum lagi dilantik sebagai Rasul. Waktu itu. Jadi saya melihat kalau sekiranya kita ambil bukti, ini adalah merupakan antara bukti-bukti yang cukup penting bagaimana Islam meletakkan perniagaan itu sebagai asas yang paling penting, sehingga macam saya pun sebut dalam surah Wal Asri, innal insana lafi khusr illa alladhina
maslahat, melainkan manusia ni seluruhnya rugi, melainkan orang yang beriman dan beramal soleh, yang berpesan-pesan dengan kebenaran, pesan dengan kesabaran tu. Ya. Lepas tu ayat satu lagi ialah li'ila fi Quraisyin. Dalam ayat tu menceritakan bagaimana orang berdagang di musim sejuk dan di musim panas. Dan Al-Quran merekodkan bahawa perdagangan ataupun ekonomi itu sudah bermula daripada zaman dulu lagi dan diwarisi daripada Nabi-Nabi, daripada Nabi Yusuf, daripada Nabi Daud yang terlibat dalam industri pembuatan dan sebagainya. Dan sehingga datang kepada Muhammad SAW yang orang melihat dia sebagai unsur keusahawanan yang cukup hebat. Dan waktu itu berbagai-bagai sistem baru yang diperkenalkan. Kita tak masuk lagi cerita riba ni, tapi waktu itu penghiraman riba, bila datangnya Islam, Islam meletakkan asas-asas baru seperti konsep sedekah, wakaf, zakat dan sebagainya untuk mengenepikan riba ini. Sebab itu menjadi dasar baru, satu normal baru dan satu model baru yang mana orang Islam melihat dia dengan lebih sifatnya lebih bertamadun dan bertimbang rasa. Dan sehingga orang-orang yang dilatih oleh Rasulullah di kalangan para sahabat seperti Abdul Rahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, Uthman bin Affan, yang sanggup beli satu perigi ketika waktu kering, perigi Rumi yang kita sebut di Madinah, tujuannya untuk memberi kepada orang-orang yang tidak ada air, untuk mengambil air daripada situ. Dan begitu juga sistem wakaf Uthman bin Affan yang sehingga kini akaun dan juga wakaf Uthman bin Affan masih terus berjalan. Itu sudah lebih kurang 1,500 tahun yang lepas. Maksudnya konsep itu begitu berjaya. Juga macam Zubair bin Awam, Abu Ubaidah Al-Jarrah, yang terbaru saya baca Talha bin Ubaidullah yang digambarkan dalam mukadimah oleh Ibn Khaldun. Dia kata bagaimana Talha bin Ubaidullah ni begitu bersungguh-sungguh dalam perniagaan dia, sehingga ketika di Iraq zaman Khalifah Uthman bin Affan, dia membuat keuntungan 1,000 dinar satu hari. Dan bila dicek 1,000 dinar, nilainya bersamaan dengan ringgit Malaysia 600,000 satu hari. Satu hari. Subhanallah. Jadi bila Ibn Khaldun menyebut dalam mukadimah dia begitu, maknanya ini di kalangan sahabat-sahabat yang kebanyakan dijamin Allah dengan syurga dan mereka tidak mengenepikan langsung dari sudut nilai harta benda dan dari sudut nilai kewangan. Kalau kita melihat barangkali apa perlunya harta dan juga apa perlunya wang, sebab Allah mengatakan anak-anak dan harta merupakan fitrah. Jadi saya selalu menyebut kalau dia merupakan fitnah yang kita faham, pasti para sahabat menjauhi semua aktiviti ini dan pasti para sahabat tak ada means pun untuk buka Madinah, untuk menguasai pasar Madinah. Tapi hakikatnya berbeza. Maknanya yang dinamakan fitnah bila kita tidak melihat dia mengikut kacamata Rasulullah SAW, maka dia akan jadi fitnah. Jadi hari ini yang disebut harta dan anak-anak adalah fitnah kerana kita tidak mengambil dia mengikut bagaimana yang Rasulullah suruh, mengikut bagaimana yang Allah suruh. Jadi sepatutnya kalau kita fikirkan, kita kata ekonomi manusia ini barangkali application-nya apply untuk orang Islam saja. Kita kata tidak. Pasal zaman Rasulullah, ramai orang bukan Islam. Di Madinah pun begitu. Betul. Zaman kita kata dinasti Uthmaniyah, masa zaman Uthmaniyah, sistem wakafnya begitu hebat sekali. Daripada zaman Rasulullah, wakafnya terus berjalan sehinggalah dinasti Uthmaniyah. Maknanya orang bukan Islam terpelihara dengan kegiatan ekonomi orang Islam dan mendapat manfaat disebabkan kerana keadilan, kebaikan. Itu tamadun terbukti. Dan kita, saya ingat hampir lebih kurang 1 abad kita menguasai ekonomi ini. Islam menunjukkan cara yang terbaik sehingga kita dapat lihat bagaimana Laut Merah, Selat Mediterranean dan bagaimana orang Islam berdagang dan juga tamadun Islam ini berjumpa di Canton, China dengan orang Cina. Itu di kalangan para sahabat yang berjaya sampai ke China 1,500 tahun dulu. Dan kebanyakan Islam berkembang dengan perdagangan. Sehinggalah kejatuhan kerajaan Uthmaniyah, kita barangkali tertinggal sehinggalah kapitalis dan juga unsur sosialis ini mengambil semula segala apa-apa yang mereka jangkakan dan mereka mewarnai kehidupan ekonomi seluruhnya sehingga orang Islam tidak mampu bangkit dan menjadi role model semula. Zaman tamadun Islam tu, bagaimana peranan Baitul Mal pada waktu itu? Institusi Baitul Mal tu. Sehingga dia boleh ada beberapa perkara yang menjadikan Baitul Mal ni begitu hebat. In fact, kalau kita boleh buat sekarang, Mustafa, kita akan berjaya mewujudkan semula dan tidak ada orang miskin. Ada beberapa konsep. Pertama, pemimpin-pemimpin adalah di kalangan orang-orang yang jujur, yang mengambil untuk diri mereka sekadar yang perlu saja. Qanaah. Walaupun mereka ada gaji yang banyak,
Tapi mereka hanya mengambil sekadar yang perlu untuk mereka. Yang lainnya semua ke Baitul Mal. Satu. Begitu juga orang-orang yang kaya, yang berniaga, yang kaya, yang berhasil. Mereka hanya mengambil apa yang perlu. Yang lain semua diinfakkan kepada umat dan masyarakat. Daripada Uthman bin Affan, Umar Al-Khattab, Talha bin Ubaidullah, Ubaidah Al-Jarrah, Zubair bin Awam, semua orang-orang yang ada prinsip begini. Ini harta. Dan semua orang kaya belaka. Ya. Konsepnya mudah saja. Konsepnya kita panggil istikhlaf. Apa dia istikhlaf? Iaitu kita menggabungkan peranan khalifah dan peranan ekonomi. Maksudnya menjadi khalifah bisnes yang memakmurkan muka bumi Allah dengan keadilan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kenapa kita gagal menjadikan ini? Sebab kita sudah dilatih dengan bahawa apa yang aku hasilkan ni adalah untuk aku. Orang lain tidak berhak mendapatkannya. Ya, ya. Jadi bila kita melihat harta itu bukan sebagai satu amanah daripada Allah, jadi kita bukan saja mengumpul harta secara halal, malah secara haram pun kita ambil. Sebab kita beranggapan bahawa harta ini milik kita. Tapi kalau kita sedari bahawa harta ini milik Allah dan dia perlu mengambil mengikut cara-cara yang Allah benarkan saja, dan kita gunakan yang seperlunya saja, dan yang tak kita berlebihan. tak berlebihan, yang harus, yang kita tidak melihat. Contoh macam sekarang kita berada dalam keadaan pandemik 19. Saya pernah sebut, kita ada 3 perkara yang disebut. Sama ada kita nak belanja untuk daruriyat, hajiat atau tahsinat. Ini kaedah cukup penting dalam ekonomi manusiawi bagi orang-orang yang mampu untuk melihat yang tidak mampu. Begitu juga yang tidak mampu untuk melihat prioritinya dalam kehidupan. Daruriyat, kalau untuk kita sekarang ni kita perlu ada ni untuk makan, maka kita ambil untuk makan. Lebih daripada untuk makan, itu dah dipanggil hajiat. Kalau ada, bagus. Kalau tak ada pun kita boleh hidup. Ya. Tapi tahsinat, benda yang kita dah ada rumah, sekarang waktu bangkali sukar, kita ada duit sikit, kita tak usah renovate rumah sebab rumah kita pun tak bocor. Kita boleh kehidupan walaupun rumah kita tu tak direnovate. Dan duit baki itu menjadi daruriyat untuk orang lain yang tak ada kerja. Ya. Ini yang kita lihat bagaimana para sahabat yang mengatakan bahawa mereka tidak akan boleh tidur kalau rumah sebelah ni kelaparan. Maknanya mereka tidak akan boleh makan makanan tu seorang-seorang kalau tidak diajak orang lain makan bersama. Ya. Dan mereka akan sentiasa mengutamakan orang lain lebih daripada diri mereka. Ini asbabnya sebab mereka menyayangi orang lain lebih daripada diri mereka. Dan kalau kita kata adakah ini di kalangan sahabat-sahabat beragama Islam saja? Tidak. Malah Rasulullah menyuapkan makanan kepada seorang lelaki tua Yahudi. Jadi pada saya, ya Allah, manusiawi ini tidak mengenal agama. Bila ada dalam diri dia nilai yang mulia, bukan kepada manusia, malah binatang juga mendapat hak dia. Tapi kalau tidak ada dalam diri dia nilai manusia, maka dia sendiri tidak akan dapat memuliakan manusia, malah bersifat seperti binatang. Ya, cantik sekali kepasan Datuk. Betul. Cantik sekali kepasan Datuk tadi soal bagaimana ekonomi manusiawi itu kerangkanya cukup hampir dengan Islam, dan Islam cukup menekankan perekonomian yang membangunkan manusia, prihatin dengan manusia, dan akhirnya hubungan dengan Allah SWT. Dia faham bahawa apa yang dimiliki itu bukan semuanya hak dia, tetapi milik manusia sejagat yang perlu disumbangkan bersama. Jadi ini cukup penting dan menarik. Nanti kita akan masuk balik isu yang sama, soal tadi itu tafsir, itu pengalaman sejarah ketamadunan Islam dari segi model dan kerangka ekonomi manusiawi yang telah dibangunkan oleh umat Islam awal dahulu. Yang saya rasa kita kena lihat nanti bagaimana hal ini perlu kita kembangkan. Kemudian Datuk, saya nak lihat juga soal bila jatuhnya Khilafah Uthmaniyah. Dia ambil alih oleh terutamanya perjanjian Bretton Woods, kemudiannya yang mengambil alih, dan kemudiannya berlakulah sistem ekonomi hari ini kapitalis utamanya yang dominan dengan sosialis, dengan IMF, dengan World Bank dan seumpamanya. Dan sistem ekonomi juga dari segi keuangannya dikawal oleh bank terutamanya. Dalam hal ini bagaimana umat Islam yang tak mau riba, takut riba pastinya, betul. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita lihat mereka juga ingin dalam bisnes, bagaimana kedudukan mereka ini. Dan di situ pihak menguasai rangkaian sistem bank itu, walaupun sekarang sudah ada sedikit bank Islam, bank muamalat, bank syariah dan seumpamanya, namun ia masih dianggap kecil. Dan bank swasta juga umumnya dia akan beri hanya kepada orang yang boleh beli kolateral, yang ada jaminan, yang mengakibatkan peniaga-peniaga kecil
Tidak mampu. Tidak mampu. Dan mereka tidak punya track record yang bagus di keuangan dan seumpamanya. Juga dalam masa yang sama, mereka tidak punya dari segi harta ataupun hartanah untuk dicagarkan dengan bank. Betul. Jadi ini semua sistem kapitalis, sistem keuangan yang ada pada hari ini, dia tidak mengizinkan untuk yang miskin itu betul-betul membina. Betul. Bagaimana dia tu? Kita nak yang kita melihat dalam Datuk dengan pengalaman 30 tahun, saya pada tahap ini bagaimana Datuk mulai bertatih dan seumpamanya sampai pada hari ini. Saya rasa nak kongsi dengan pengalaman kesedaran agama yang ada. Jangan sebab main redah semua benda soal apa pun boleh kan. Bujur lalu melintang patah. Bujur lalu melintang patah. Tapi dalam masa yang sama boleh berjaya menjadi jutawan. Allahu Akbar. Silakan Datuk. Berat soalan. Soalan pun semakin padas ya bos. Okey, saya wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Kita bincanglah kok mana sekalipun kita kata whether ini riba aliyat ke riba an-nasi'ah ke. Riba ni tetap riba. Jadi isu diperbincangkan oleh ulama, adakah dia isu wang bunga ataupun adakah isu modal dan pelbagai-bagai. Saya rasa kita tolak isu tu satu sudut yang lain sebab perbahasannya panjang dari sudut riba ni. Tapi kita nak cerita apa perlu orang Islam buat untuk menjauhi riba ni. Sebab saya fikir kalau kita bekerja dan makan gaji, barangkali senang untuk kita kata Allah benci riba, kita akan pergi yang Islamik, buat loan yang Islamik sajalah. Jadi kita akan kekal dengan keadaan sebagai pengguna. Jadi kita nak menceritakan ekonomi manusiawi. Ekonomi manusiawi ni perlu ada usahawan untuk menggerakkan sesuatu dan ada jual dan beli. Betul. Jadi orang yang nak terlibat, kalau kita kata macam mana kita nak buat, sebab riba menguasai, macam Mustafa kata, kalau kolateral tak ada, apa tak ada, orang susah akan jadi makin susah. Betul. Orang kaya akan makin kaya. Jadi itu maknanya itu yang menyebabkan. Macam mana nak memutuskan kalau COVID nak putuskan COVID, sekarang nak memutuskan vicious circle itu dalam ekonomi, dalam keuangan. Mana? Okey, ada satu benda saya nak highlight. Saya agak pusing jauh tadi sebab bila kita cerita kapitalis sosialis, dia menceritakan pembangunan benda, material. Itu je sifat dia. Kalau kita cerita ekonomi manusiawi, kita mula ceritakan secara holistik bagaimana membangunkan benda dan rohani sekaligus. Jadi dua elemen. Satu elemen yang bersifat agak spiritual tapi amat berkait rapat. Untuk jadi orang yang adil, dia mesti bersifat adil pada diri dia dulu. Kalau dia tidak boleh adil untuk diri dia, dia takkan boleh adil untuk orang lain. Itu secara hubungannya baik. Poin yang Mustafa tadi macam nak putuskan rakaian. Saya ada beberapa benda mudah aja yang saya fikirkan. Kita ada semua benda ini, tapi kita tidak gembelingkan dengan cara yang positif untuk memenuhi matlamat ekonomi manusiawi ini. Sebab dalam pemikiran kita masih ada konsep sekularistik. Apa yang kita masukkan sekular baik? Saya ambil contoh begini. Expose sekarang. Kita ada banyak, sebagai contohlah, wang surau, wang masjid. Sebab orang nak menderma. Dan wang surau, wang masjid ni, kadang-kadang kita punya limitation dalam kepala kita. Untuk orang Islam mestilah dibelanjakan untuk kapet ataupun rekod ataupun api ataupun air. Dan mentaliti yang ada pada kita ialah kita menggunakan sumber yang ada tanpa memikirkan bagaimana sumber yang ada ni dapat dilipat gandakan supaya penggunaannya lebih panjang. Macam kita kata, if you give me the fish, I only can eat for one day. If you give me the rod, so that I can do fishing, I can eat for the whole of my life. Jadi saya duduk nampak satu persepsi yang paling mudah untuk nak mencerita dari sudut yang besarnya, kita perkemaskan semula institusi-institusi yang ada sekarang ni yang memang sudah ada sumber untuk digunakan supaya boleh beri manfaat kepada orang lain. Contoh, satu masjid dan surau yang ada duit yang banyak. Kalau masjid surau tak ada duit banyak, tak apa. Itu kita tak masuk cerita. Yang duit banyak, apa kita fikirkan? Maknanya ahli jawatan kuasa masjid dan surau perlu mengambil barangkali sebahagian, barangkali 10 atau 20% untuk digunakan ni memberi modal dalam konsep musyarakah atau mudharabah bersama dengan usahawan-usahawan yang nak mula berniaga. Contoh, seorang usahawan, sebab saya cerita ni, saya bermula dulu dengan RM3,000 yang saya pinjam daripada abang saya. Dan saya beritahu abang saya pinjam sebab saya nak buat perniagaan.
Kalau ada untung, saya pulang dengan untung. Kalau tak ada untung, terpaksa halalkanlah sebab saya tak mampu nak bayar balik. Dan dia pun tengok saya tabawah 10 kali, dia pun bagi. Dah, bismillah, mudah-mudahan ada untung. Jadi pasal dia pun tahu kewibawaan kita, dia tahu yang kita pun ada kompetensi untuk berniaga, dia pun percaya, kita pun buat. Jadi bila untung pertama aja, saya terus bayar dia balik 3,000, saya kata ni hadiah saya 1,000 hasil daripada keuntungan yang kita bagi 50-50. Untung saya RM2,000. Jadi dia secara psikologinya, bila dia dapat untung aja, lepas seminggu dia call saya balik. Nak pakai duit lagi tak? Dia kata. Pasal dia keyakinan tu dia sudah ada keyakinan. Dan nilai amanah tu ada. Nilai amanah tu ada. Jadi yang ini boleh dibuat oleh semua orang. Betul. Tapi saya mengambil contoh sebagai institusi lah. Sampai ada surau masjid yang memang orang derma banyak. Maksudnya masyarakat dalam mesyuarat agung kena beritahu bahawa 10% daripada pendapatan ni kita gunakan untuk bantu usahawan-usahawan yang kita rasa boleh untuk berjaya dan kita pinjamkan mereka dengan konsep musyarakah atau mudharabah. Sebagai contoh, itu satu. Yang kedua, zakat. Ini saya rasa pusat zakat buat sekarang. Lepas tu kita cerita juga termasuk tabung-tabung amanah yang ada. Ya. Dan yang paling mudah menggerakkan ialah koperasi. Maknanya Koperasi dia, okey. setiap orang menyumbang sedikit, berikan kepercayaan pada orang yang ada kewibawaan untuk melaksanakan perniagaan. Sebab konsep dalam perniagaan ni adalah bagaimana untuk kita menjana ekonomi dan pendapatan. Jadi kalau sekiranya setiap orang menyumbang RM10, kita ada ahli seramai 1,000 orang, kita sudah ada modal sebanyak RM10,000. Dan setiap yang pergi ke 1 juta tu bermula dengan RM1. Di situlah yang kita perlu kreatifkan dan carikan idea-idea baru supaya modal yang sedikit daripada RM3,000 saya tu bermula, sehinggalah sekarang barangkali alhamdulillah dah ada berjuta-juta. Sebab konsepnya begini, kita kena faham bahawa kalau kita tidak boleh bersaing dengan mereka, kita akan ada masalah. Baik, apa kita kena buat? Bila kita sudah ada modal-modal tertentu tadi, barulah kita start memikirkan bagaimana proses boleh dibuat supaya pembelian barangkali harta dan sebagainya yang berpotensi untuk membawa keuntungan cepat. Ini perlukan daripada koperasi tadi untuk memiliki. Contoh, saya bawa contoh. Koperasi dengan ahli yang ramai boleh menjana RM500,000. Sebagai contoh. So, kita pun cari mana-mana properti yang kita rasa kita beli tunai. Dan kita tahu potensinya bagus. Jadi, bila kita beli tunai, dalam masa beberapa bulan, barangkali lepas properti itu dapat CF ke, kita boleh jual pada harga yang 1.5%. 1.5 ganda daripada harga RM500,000 tadi. Maknanya kita boleh jual RM700,000. Dalam masa 5 bulan, koperasi sudah buat untung barangkali RM200,000 atau RM150,000. On top of modal RM500,000 yang ada tadi. Maknanya ini perlukan keputusan perniagaan yang betul supaya dia yang jadi masalahnya, kenapa kita pergi cari bank riba ni? Sebab kita tak ada option lain. Dan kita nak berhentikan cycle ni. Jadi nak berhentikan cycle ni ialah dengan cara koperasi, satu, yang semua orang donate duit. Surau dan masjid yang ada duit, yang bagi pinjaman bersifat masyarakat atau mudharabah. Atau abang yang percaya dengan atau adiknya. abang yang percaya dengan adiknya. Ataupun jiran-jiran yang ada extra duit, yang faham dengan bisnes model kita, dan kita datang dalam bentuk model bisnes yang betul. Yang dia terpelihara dan kita terpelihara mengikut landasan undang-undang yang ada. Tak bolehlah ikut konsep Pak Mantelo, collect duit orang dan sebagainya, tak boleh. Dia mesti ada transparansi dalam tu. Jadi vehicle untuk buat bisnes tu kena betul. Jadi bila orang nampak dia model tu berjaya, Mustafa, orang akan letak duit. Sekarang masalahnya kenapa? Orang yang datang minta RM10,000 ni dapat RM10,000, bukan saja untung dia bagi semula. Modal RM10,000 batang hidung dia pun tak nampak. Betul. Jadi bila seorang yang bagi pinjam tu menjadi minta sedekah. Minta sedekah pula. Jadi kita kena betulkan mentaliti dan balik semula kepada asas, kepada ilmu wahyu semula. Maknanya dia pembentukan mendasari ilmu wahyu untuk membawa pembentukan masyarakat yang lebih baik. Satu kupasan cukup menarik dan rakan-rakan kita ikuti kita ni. Betul. Muhammad Nawawi Ismail ini memang pengikut setia dalam FB Live kita. Di mana Nawawi ni di Kota Damansara? Ya. Dia kata Arul Hisham kasih panas sikit. Kasih panas sikit dah. Ini dia kata Muhammad Nawawi Ismail geng lebay buat BMF. Tak apalah, yang Muslim tu kena belilah kan. Lepas tu buat apa, dia tanya, tak apalah.
Kemudian Aru juga tanya ada golongan puak sufi pun nak tinggalkan dunia. Tak apa, ini satu perbahasan lah, tak apa tu daripada beliau. Sarar dia kata very good, dia bagi thumbs up. Zero juga tepuk tangan, bagus, dia kata perbincangan yang cukup menarik dan relevan pada ketika ini. Datuk, tadi telah pun kita bahaskan soal bagaimana secara praktikalnya modal mungkin datang daripada keluarga, daripada jiran, daripada tabung surau yang dijaga amanahnya betul-betul, daripada korporasi sebagai contohnya. Saya kira okey, akan ada banyak, dan bagaimana pembinaan nilai amanah dan keyakinan orang itu akan menelurkan keyakinan yang berterusan. Sebab dalam bisnes mau tidak mau soal keyakinan, trust itu cukup penting. Dan saya fikir, saya yakin Datuk telah membina demikian rupa dalam tempoh 30-40 tahun yang lalu sehingga keyakinan orang itu besar dan tinggi. Okey, dalam hal ini berikutnya pula kemudian saya nak kongsikan Datuk untuk kita pergi lebih ke depan. Dalam suasana COVID-19, semua orang mulai tak ada kerja. Dikatakan akan jumlah yang tidak ada pekerjaan akan terus meningkat dalam bulan demi bulan. Ekonomi makin parah, keyakinan pelaburan luar juga makin menurun. Betul. Dan pelbagai yang ada. Jadi dalam keadaan ini bagaimana kita nak memulakan kembali kerangka ekonomi manusiawi, ekonomi yang maknanya ada keprihatinan, ada elemen nak membantu. Dia hanya guna seadanya dan selebihnya diberikan kepada masyarakat yang lain-lainnya. Dia tidak maknanya untuk mengaut sepenuhnya kepada dia. Jadi apatah dalam suatu COVID-19 ini yang serba-serbinya mencabar kita semua, menguji bagaimana nilai kemanusiaan kita, nilai keislaman kita bagi Islam sebagai contoh. Jadi bagaimana kerangka ekonomi yang begini yang kita nak olah dalam zaman ataupun dalam kesan pandemik 19 itu. Saya melihat begini. Di mana kita nak bermula? Di mana kita nak mula? Sama ada senang atau susah, sihat atau sakit, ada COVID ke tak ada COVID, kita sebenarnya duduk dalam suasana diuji oleh Allah sepanjang masa, Mustafa. Fir'aun diuji dengan kaya dia. Nabi Yusuf AS diuji daripada perigi sampailah memegang pemerintahan. Nabi Sulaiman dia berikan segala kekayaan, pemerintahan dan sebagainya. Tapi kesemua mereka-mereka yang diuji ni, sama ada senang atau susah, kaya ataupun miskin, mereka ni sentiasa bertasbih dan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal itu dia punya misi utama dia. Jadi kalau kita betulkan semula misi kita ni, saya rasa COVID-19 ni sedikit sebanyak, dan saya tak rasa sedikit lah, saya rasa dia banyak lah. Saya ubah perkataan tu banyak. Dia membawa manusia supaya kembali semula ke atas dasar yang kita dah tinggalkan dulu. Back to basic. Kita back to basic. Fundamental. Okey, betul. Kita terlalu complicated sangat sehingga kita terlupa nilai-nilai asas tu. Kita terlalu complicated cara pemikiran kita. Kita dilatih begitu sebab dulu orang cerita, well, everybody can fly. No, everybody cannot fly. Semua benda yang kita fikirkan dulu, tiba-tiba kita tak pernah terfikir kapal terbang tak boleh terbang. Datang COVID-19. Rupanya betul kapal terbang tak boleh terbang. Kita ada segala... Pilot yang dahulunya dengan gaji yang begitu handsomely, now terpaksa jual nasi lemak. Ya. Semua Allah bagi itu dalam sekelip mata. Allah cuma nak beritahu message pada kita, there's nothing belongs to us permanently. Tak ada. Cuma dulu kita disedarkan bila mati, baru kita tahu, oh rupanya bukan kita punya. Kita sepatutnya bagi waktu sihat. Yang disebut laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhan, kalau boleh kau tangguh sikit, aku tak nak mati lagi. Allah tak tanya kau nak buat apa. Fa asaddaqa, aku nak bersedekah. For the last 60 tahun, lupa rupanya bersedekah ni satu benda yang last request. Kalau banduan dia akan tanya besok ke gantung, tadi gantung lagi nak makan apa, menu apa nak. Tapi untuk orang mukmin, pasal kita lahir dengan keadaan mukmin muslim ni, vision kita bukan saja ialah manusiawi ni sebenarnya, Mustafa. Kita mengintegratekan dunia dengan akhirat. Contoh Hinai, Mus, kalau aku tolong kau ni, aku dapat apa? Engkau bukan ada kuasa. Kalau engkau menteri besar, aku tolonglah. See? Sebab kita dilatih dengan orang, kita, what is the return if I help you now? Kita tak nampak yang Allah Ta'ala kata, kita mengeluarkan orang daripada kesulitan, walaupun dia keluar atau tidak pesulit dia tu,
Allah Ta'ala kata kamu buat ini lebih baik daripada kamu beriktikaf di masjid 1000 bulan. Dan itu hadis sahih. Subhanallah. Jadi iktikaf ni maksudnya baca Quran, ibadat, sembahyang 1000 bulan. 1000 bulan equivalent tu berapa tahun Mustafa? 12 bulan 1 tahun. 1000 bulan 1000 bagi 12. Apa? 80 tahun. This is the time. Kalau nak perkasakan IN, kita ingat yang ini. Kita boleh kata, contohlah Ali datang, Tok tolong saya sikit Tok. Ni bukan, saya ingat lepas ni kita banyak call lah. Tak apa. Tak apa, lepas ni kita tengah nombor telefon. Kita bagi nombor telefon lepas ni. Maksudnya, ini yang berlaku Mustafa. I mean the scenario yang berlaku dengan saya sekarang. Ini kawan-kawan call yang boleh tak bantu ini, bantu itu. Kita duduk balik, kita tengok bisnes dia supaya bisnes dia boleh sustain dan kita bantu mana yang terdaya. Dan bila kita bantu, bukan maksudnya kita bantu buta. Kita datang dengan keadaan apa review, reform untuk melihat balik performance, customizekan balik bisnes model dia supaya sesuai dengan keadaan semasa yang ada. Sebab itu kalau dalam Islam pun, Islam melihat muhasabah ni adalah aktiviti harian Mustafa. Ya. Review ni adalah harian. Bukannya 6 bulan sekali. Apatah lagi COVID. Every hour orang review dia bisnes. Semua orang tukar. Itu dia kata new norm. Setiap kali kita. Jadi ini yang kita kena buat di kalangan usahawan. Saya ingat tak limit dengan agama lah. Tapi since kita ni Islam sebagai asas kita, jadi tak nak kita tak boleh lari daripada Islam tu dan dia menebal dalam diri kita. Dan yang bagusnya, Islam punya nilai tu relevan dengan semua orang. Hatta binatang dan tumbuh-tumbuhan sekalipun. Jadi kalau kita boleh gunakan time ujian Allah ini untuk kembali semula ke basic. Jaga ibadah asas, sembahyang, priority. Kalau masa senang, ada sebab lah lupa Allah, sebab tersenang. Kalau masa susah pun lupa Tuhan, manusia jenis apa ini? So, masa susah sekarang ni kembali. Allah Ta'ala kata, 2 benda je aku tak terima, iaitu bila nyawa sampai ke tenggorok, ataupun bila mata naik sebelah barat. Sekarang dua-dua kita belum lagi. Jadi kita kembali kepada Tuhan. Pertama, kenapa kena kembali kepada Tuhan? Sebab rezeki ni milik Allah. Itu kita kena ingat. Jadi bila rezeki milik Allah, tak ada apa yang kita pegang. Bila tak ada apa yang kita pegang, this is a time to give. Lepaskan. Kita hanya ambil yang daruriat. Kalau nak sedikit, hajiat lah. Tahsinat tangguh dulu. Tukar kereta, beli rumah baru, kahwin satu lagi, kita tangguh dulu. Itu semua kemudian. Kita selesaikan dulu benda-benda yang priority. Now, umat Islam ada berapa bilion satu dunia. Kalau umat Islam ambil konsep ini, sama-sama berganding tangan, saya yakin tidak akan ada orang Islam yang kelaparan. Tapi apa yang menyebabkan orang Islam tidak berjaya menghasilkan contoh yang terbaik ni? Sebab kita masih ingat bahawa ini milik aku. Orang lain tidak berhak menerimanya. Kalau kamu malas, kamu tak dapat apa-apa. Walaupun kita tahu ada kajian yang mengaitkan kemiskinan dengan sikap, attitude. Itu ke tu? Tapi maksudnya sebab kalau kita faham bahawa bila kita nak perkasakan ekonomi manusia ini, kita mencerita dia untuk membawakan manusia kembali semula kepada Tuhan, maknanya kita membersihkan dia dari sudut rohani dia Mustafa, agar keluar sifat aura baru yang sudah dibersihkan, yang sudah ditazkiyahkan. Contohnya macam kita dah mandi bunga lah. Ya. Kalau dulu dia malas, sekarang dia tak malas lagi dah. Kalau dulu dia jenis banyak bagi alasan, now dah tak ada alasan lagi dah. Kalau dulu bangun tidur lambat, sekarang tak ada dah. Belum subuh lagi dah tunggu setengah jam dekat atas tikar semayang. Dia tahu rezeki daripada Allah. Kalau dulu dia cakap bohong, sekarang dia cakap bohong. Kalau dulu janji pukul 9 setengah start, sekarang pukul 9 kena start. Ini semua Mustafa, satu perubahan yang bermula daripada dalam. Bila dalam tu bersih, enjinnya bersih, luarnya cantik. Tapi kalau dalam dia serabut, enjin dia kotor, makanan masih cubahat, lantang pukang harta orang, harta dia, rasuah dia masih ambil, macam mana luar dia nak cantik? Maknanya dengan COVID-19 ini merupakan ruang dan peluang pada kita untuk bermuhasabah. Iya. Untuk menilai ke dalam, membetulkan sebenarnya sikap Mustafa, kita. Masalah yang timbul bukan COVID-19. Masalah yang timbul dalam jiwa kita. Dia ada harta jadi fitnah, dia tak ada harta pun jadi fitnah. Kalau dia ada harta, dia tak ingat Tuhan, dia buat maksiat. Bila tak ada harta, dia jadi kufur pada Tuhan. Jadi masalahnya COVID ke dia?
Jadi kalau individu begini jadi CEO, jadi usahawan, jadi ahli politik, jadi korporat, dia akan menggambarkan kemenangan, kekayaan, kemegahan sebagai unsur-unsur kejayaan. Sebenarnya ini bukan. Kalau menang tu berjaya, Rasulullah kalah 2-3 kali. Kalau menang tu berjaya, bila Nabi Ibrahim diarah sembelih anak, orang lihat itu sebagai satu kegagalan. Tapi tidak. Itu membuktikan bagaimana Nabi Ibrahim meyakini perintah Allah. Sehingga Allah muliakan Ibrahim, menjadikan dia syariat sehingga sekarang. Baik, Kan? Alhamdulillah. Berbeza Betul. kan? Perspektif tu betul. berbeza. Perspektif tu bagaimana kita lihat perspektif yang betul Ya. untuk bergerak ke hadapan. Okey, Datuk lihat kemudiannya pula. Dalam konteks kita Malaysia ini, rata-ratanya sama ada yang Muslim ataupun yang non-Muslim atau yang berbagai. Sejauh mana kelihatannya kita menghayati falsafah konsep ekonomi manusiawi ini? Saya risau satu benda. Kita ni selalu meletakkan orang-orang yang salah sebagai ikon. Dalam konteks Malaysia, kita orang lebih ramai mengikut rather than berfikir. Jadi saya bimbang kalau majoriti meletakkan orang-orang tertentu sebagai ikon dia dan dia mengikut cara fikir yang salah ini. Jadi kalau ditanya Jadi hari saya, ini kita ketengahkan Datuk Syakir lah. Salah satu ikon insya-Allah. poin saya macam ni. Saya rasa masyarakat keseluruhannya, kita di Malaysia ni, kita dikenali sebagai masyarakat yang baik. Orang luar suka datang Malaysia. Betul. Peramah, pemurah. Dan kita tak menipu sangat. Tak ramai orang luar yang kena tipu dengan kita. Pelacur-pelacur kalau tadi suka Malaysia. Makanan bagus, harga murah, makanan sedap, orang peramah, orang baik. Maknanya, budaya masyarakat keseluruhannya disebabkan pengaruh agama tadi dengan latar belakang Asianya, dengan sosio budaya Melayu dia dan interasimilasi dengan bangsa asing, dia melahirkan satu masyarakat yang soft spoken, baik dan berhati perut saya panggil. Tapi apa yang saya risau? Saya risau golongan tertentu dalam masyarakat yang menguasai dan membentuk minda keseluruhannya. Sistem pendidikannya barangkali, ahli-ahli politiknya barangkali. Ya. 2-3 orang tokoh-tokoh korporatnya barangkali. Yang tak bayar cukai, yang menipu, yang buat scam, yang melahirkan kemewahan sebagai tanda kejayaan. MLM, LMM yang meletakkan kereta Mercedes, perempuan cantik, rumah banglo sebagai benchmark kejayaan. Dengan keadaan masyarakat awam yang belum cukup penuh menghayati budaya Islam dan menguasai ekonomi manusia sebagai dasar, dia akan mudah terpengaruh dan tergelincir. Ini yang akan jadi masalah. Maknanya untuk ekonomi manusia itu berkembang di Malaysia cukup subur. Kita ada Asalnya cukup potensial. subur. Potensi cukup tinggi. Kita ada banyak sistem keuangan Islam untuk membantu. Kita ada banyak tokoh-tokoh pemikir dan reformis-reformis yang nak bergerak dan melihat ni sebagai satu sistem. Malah sekarang ni, saya ada 2-3 orang yang datang jumpa saya yang memberikan kepada saya satu insurans waris dipanggil. Ini etika takaful tahulah. Jadi dalam dia bercerita dengan saya itu lebih kurang setengah jam. Dia cerita pasal apa dia sistem waris ni, apa dia faraid, apa dia hibah, apa dia wasiat. Dia cerita saya cukup detail dengan firman Tuhan sekali. Lepas tu sebelum saya letak telefon, saya pun tanya, siapa nama cik ni? Dia pun bagi nama dia. Lepas dia bagi nama dia, saya tulis, saya pun terkejut sebab dia seorang Cina. Dan saya kata, minta maaf. Muslim ke? Are you Muslim? Dia kata, no, I'm not Muslim. I'm a Chinese. Working dengan Maybank. Dia bercakap dengan saya setengah jam. Saya tak jangka langsung yang dia bukan seorang Muslim. Sebab dia cukup tahu apa itu faraid, apa itu hibah, apa itu wasiat, kenapa sistem waris ni bagus, apa manfaat untuk ahli, apa hukum hutang dalam Islam. Jadi saya kata, kalau orang bukan Islam mengambil segala benefit yang ada dengan sistem Islam dengan disupport oleh Maybank dengan etika takaful, maknanya kita ada cukup ruang untuk memanusiawikan ekonomi. Ya. Ya. Dalam itu ada konsep insurans yang sifatnya takaful. Yang kalau tak pakai, kita pulang semula. Ada keuntungan yang dikongsi bersama. Cukup infrastrukturnya, Mustafa. Jadi saya tak nampak kenapa atau apa alasan untuk kita tidak bangun bersama-sama. Terutama di Malaysia. Ya. Ya. Dengan keadaan kita ada infrastruktur yang bagus, sistem mengarah ke arah itu, kita ada barangkali sedikit society yang
lintang pukang, yang menipu dan sebagainya. Itu akan ada dalam mana-mana tamadun sekalipun. Tapi kita jangan hiraukan sangat mereka ni. Cuma kita kena mengubah minda masyarakat supaya mengambil nilai-nilai mulia ni sebagai budaya dalam kehidupan, Mustafa. Baik, Alhamdulillah. Saya agak Datuk dah ungkapkan tadi beberapa langkah dan sumpama. Cuma di bahagian hujung kita ini mungkin Datuk nak ungkapkan semula sedikit langkah-langkah praktikal dalam memperkasa ekonomi manusiawi ini dengan peranan kritikal umat Islam sebagai usahawan itu. Kita hendakkan kembalikan Muslim ini terutamanya. Sebab hari ini yang banyak menyumbang kepada ekonomi di kalangan bukan Melayu ataupun di kalangan yang bukan Islam. Yang seharusnya yang umat Islam merupakan 60% lebih di Malaysia, sumbangan mereka kepada KDNK, sumbangan mereka kepada ekonomi, sumbangan mereka sebagai usahawan mesti diperhebatkan sesuai dengan jumlah yang ada umat Islam di Malaysia ini. Dan saya kira kalau di zaman awal, dahulunya zaman Tamadun Melaka, zaman Kesultanan Johor Riau ataupun Patani dan seumpamanya, saya kira dunia maritim itu dikuasai oleh umat Islam Melayu sebagai contohnya. Jadi mengapa ialah setelah Portugis, Belanda dan Inggeris dan kemudian dengan sistem yang ada, kelihatannya yang Muslim itu ketinggalan di belakang. Betul. Dalam membina kerangka ekonomi manusiawi yang sepatutnya mereka merupakan orang yang kehadapan dalam bidang usahawan, terutamanya untuk merangka dan mengisi makna ekonomi manusiawi tersebut. Apa langkah-langkah yang boleh diambil itu sebagai tambahan rumusan sekaliguslah, insya-Allah. Asas dia yang pertama sekali ialah, saya ingat ini perjuangan yang dibuat sampai hari kiamat lah. Maknanya kalau sekiranya hati yang ada sudah tidak berfungsi, maka tukar hati baru. Hati yang dibasuh dengan barangkali air zam-zam secara simboliknya. Simbolik lah. Ya. Sebab itu faiza salaha jasadi kullu. Kalau yang itu dah ditukar, dah di brainwash, dah dibagi nafas baru, dibersihkan elok-elok, dia akan baiklah jasad keseluruhannya itu. Itu yang pertama, sebab dia bermula daripada dalam. Yang kedua, kita duduk dalam satu suasana yang berbeza daripada tahun-tahun yang sebelum ini. Semua orang sebut pasal new norm ni. Jadi maknanya kalau usahawan Muslim ataupun whatever lah kita call, masih lagi berfikir cara lama, konsep lama, saya rasa kita akan terus tertinggal belakang nanti. Walaupun kalau dari sudut aspek usahawan Melayu Islamnya, barangkali peratusnya semakin lama semakin naik, dan walaupun tidak mencapai daripada sasaran yang ditetapkan, tapi kita masih lagi menuju ke arah itu sebenarnya. Maknanya dalam konteks Malaysia saya melihat begini. Saya sebenarnya bukanlah menentang buy Muslim first ni, Mustafa. Tapi saya kadang-kadang saya terfikir juga, maksudnya konteks keutamaan dia ialah sebenarnya mesti ada Kolaborasi. Itu bahasa dia. Mesti ada kolaborasi dalam wakil ataupun dalam realiti hari ini. Dan zaman Rasulullah pun berniaga. Yang Muslim, Yahudi, yang seumpamanya. Kalau masyarakat berani kena ada komplimen. kena ada komplimen. Ya. Bukan mengasihkan diri. Jadi saya tidak nampak. Baik, kita ambil begini. Perniagaan ni sebenarnya satu dakwah je. Ya, betul. Siapa yang kita nak dakwahkan ni? Kalau kita dah isolate diri kita dengan bangsa kita, dengan agama kita, jadi siapa madu'u kita? Bukankah kita menyampaikan nilai-nilai baik itu pada orang? Nak meniman daging ke barang tu pun dakwah. Kan? Ya. Jadi maksudnya mestilah orang keseluruhannya mendapat kebaikan kita. Barulah dia jadi berniaga ni sebagai dakwah. Dia tidak menjadi berniaga di kalangan kita saja. Biar orang lain mati. Saya tak rasa begitu. Bukan itu yang Rasulullah buat pun. Rasulullah cuma tak bagi ialah benda-benda penganiayaan kepada sesama manusia. Hatta ahli sufi pun kalau dia panggil binatang untuk bagi makan, jadi tak bagi makan, ahli hadis tidak akan belajar hadis dengan dia. Kerana dia bukanlah seorang yang siqah, orang yang ada kepercayaan. Yang dipercayakan. Yang dipercayai. Saya nampak kita ada masalah besar. Pasal di kalangan usahawan Melayu sebagai contoh saya ambil, kadang-kadang keluar statement ni, kita deal dengan orang bukan Islam lebih jujur daripada dengan orang Islam. Macam mana statement ni boleh keluar? Adakah sepatutnya begitu? Jadi,
Orang bukan Islam pun kadang bila melihat orang Islam, dia takut nak bagi kita kredit. Pasal ni syarikat orang Islam ni. Syarikat orang Melayu. Daripada 10 klien dia yang tak bayar, 8 tu orang Melayu. Contoh. Jadi ini cabaran yang kita rasa, macam mana kita nak walk the talk. Sebab agama ni so close dengan kita. Kita sembahyang, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Semua kerana Allah. Tapi kita lah yang paling jangan cakap bohong. Yang paling banyak tak tunai janji, yang paling banyak menipu, yang banyak ambil rasuah, yang banyak penyelewengan, yang banyak forge dokumen. Daripada saya, kita akan ada satu masalah yang cukup besar kalau kita tak gembelingkan semula nilai-nilai ini supaya kita boleh bina semula satu society ahli bisnes ataupun kita panggil istikhlaf tadi, khalifah dan bisnes, jadi role model sehingga orang awam keseluruhannya mendapat manfaat. Kita tak kata, kalau kita kata kita bisnes supaya keluarga kita je kaya, anak kita je ada duit, anak orang lain mati, tu hal dia. Dia menyalahi ekonomi manusiawi. Dan dia pun menyalahi ajaran baginda Nabi SAW. Dan dia pun menyalahi apa-apa yang disebut dalam surah Al-Asri tadi. Sebab dalam watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr tu, dia tak letakkan bangsa, agama ataupun negara. Tidak dibataskan dengan itu tadi. Jadi saya nampak yang pertama kita kena buat. Kebetulan kita duduk dalam suasana yang diuji oleh Allah. Maka kena lebih dekat dengan Allah lah. Dan kedua, kita kena lebih bersifat satu benda, the more you give, the more you get back. Kita kena percaya dengan yang itu. In fact, saya pun selalu sebut, waktu-waktu sukar ni banyakkan sedekah dan zakat. Wah, susah ke tu? Ya. Ha. Betul. Sebab ini saya dah sebut tadi, kita kena ikut manusia yang luar biasa untuk berjaya. Itu semua orang sebut. Bila siapa dia luar biasa yang berjaya, yang kita faham dia berjaya dengan konsep yang kita sebut ekonomi manusiawi tadi. Orang-orang yang mengambil sedikit untuk dia, yang lain untuk orang lain. Ini para-para sahabat ni yang memang kaya, yang akhirnya kain kapan pun tak cukup untuk kebumikan dia. Tapi itu tak dinampak sebagai kemiskinan. Dinampak bagaimana dia mengutamakan orang lain lebih daripada diri dia. Kalau kita dapat tukar sifat ini sedikit, Mustafa, sikit je ni. Kita bayangkan, contohnya kalau kita ada 100 ringgit, kita keluarkan RM10 seorang untuk bantu seorang usahawan. Kita tak perlu pergi ke bank. Sebab kalau pergi ke bank sekarang ni, mana hartanya, apa nak mortgage-nya, apa yang nak di-pledge-nya. Orang tu dah susah nak pledge apa. Ya. Kan? And then masjid-masjid surau-surau, kalau ada duit banyak, jangan tukar kapet. Ambil 10% daripada duit yang surau tu, isytiharkan pada jamaah, kita nak bantu mereka-mereka yang, kita ingat zakat dikeluarkan, antaranya ialah membantu orang yang muflis. Betul? Layak menerima zakat. Dan berhutang. Termasuk fisabilillah. Fisabilillah. Kalau kita betulkan niat-niat ekonomi manusiawi ni fisabilillah, saya rasa kita boleh selesai banyak masalah. Kita ada banyak resources, cuma kita tak gembeling dan kita kecilkan skop ni. Oh, ini duit masjid, jangan usik, tukar kapet je boleh. Berapa tebal kapet kita nak buat? Sekarang nak semayang pun kena jarak-jarak. Nak pergi masjid pun tak boleh. Begitu jugalah harta-harta wakaf, harta-harta waris yang tidak digembelingkan dengan baik. Tanah-tanah terbiar yang tidak diuruskan. Kita bincang subjek ni dulu. Pak, Jadi Dr. saya Syakir, fikir maksud kena ada satu sinergi yang bagus. Ya. Jangan kita berfikir di luar daripada benda yang kita tak ada. Kita ada banyak benda di kanan kita, tapi kita tak pakai sebenarnya. Yang kita komplain benda yang kita tak ada. Benda yang kita ada tu kita tak tengok. Saya selalu cakap begitu. Maknanya kenapa you komplain benda yang you tak ada? Benda yang you ada ni apa yang you dapat? Oh, tak buat apa-apa rupanya. Just sit on it. Benda yang tak ada tu yang dia bayangkan. The whole thing, 1,000 mile step to start from the first step. Kan? Jadi I think we have to make a move right away sekarang. Kita pun sebenarnya, pada saya tak ada istilah terlambat lah. Pasal kita punya misi itu untuk menjayakan manusia seluruhnya. Dan bila kita mati pun, kita tak bawa apa-apa dalam kubur. Yang dibawa 3 perkara je Nabi sebutkan. Anak yang saleh, ilmu bermanfaat, dan juga sedekah jariah. Jadi saya ingat, this is a time yang kalau kita gunakan konsep ni betul-betul, bisnes, dakwah, Islam akan berjalan seiring. Dan itu akan membantu
menyelesaikan isu jurang yang besar tadi. Yang kaya makin kaya, yang miskin terus akan jadi papa kedana. Kita ada ramai milenial, Mustafa. Kalau kita boleh kumpulkan milenial usahawan-usahawan Islam yang ada ni, tak payah ramai, 10 orang, kita fikir satu benda yang boleh bagi manfaat untuk masyarakat setempat. Yang praktikal, yang boleh buat. Dia tak perlu besar. Sekarang orang cari macam-macam inisiatif untuk berjual. Online business dan sebagainya. Dan jangan lupa satu benda yang saya sebut. Sekarang ni new norm, kalau mana yang terlibat dalam industri perusahaan, kita kena fikir IR 4.0 ni. Industri 4.0 yang meletakkan digital, yang meletakkan IoT, Internet of Things dan sebagainya. Online business. Sekarang ni pakcik-makcik pun dah kena tekan online juga. Ya, betul. Kalau mereka tak tahu guna aplikasi ni, mereka tak boleh jual dia punya sate, dia punya laksam dan sebagainya. Dan kelihatannya online bisnesnya meningkat 4-5 kali ganda Menimpa pakai seluruh dunia. Ya. Jadi itu kita terima hakikat bahawa keadaan berubah. Kita kena lebih berdaya saing, kita jangan takut dengan teknologi dan kita gunakan peluang teknologi untuk kita mencapai customer dengan lebih baik tanpa perlu banyak buang masa atas jalan. Dan kita boleh buat video call. Dulu kita tak tahu apa tu Zoom. Ya. Sekarang semua orang dah pandai Zoom dah. Ya, ya. Tepi jalan boleh buat video call lah. Boleh sign agreement, boleh buat telecasting dan sebagainya dan bisnes jalan. Masih boleh. Jadi saya ingat ini barrier-barrier tertentu yang ada yang kita kena buang daripada ketakutan itu. Dan saya yakin satu benda begini. Kita akan jadi fear of unknown. Kalau kita tak tahu, kita akan jadi fear. Once kita tahu benda itu, macam mana kita nak adjust dan menguasainya, kita akan hilang ketakutan itu. Jadi saya fikir pertama, kita naklah rasa takut pada Allah. Itu kena bina dulu. Lepas tu kita minta apa yang dipanggil sebagai taufik dan hidayah daripada Allah. Itu penting tu Mustafa. Janganlah ada selalu saya baca satu doa. Ya Allah, jangan biarkan aku tidak duduk di bawah pengawasanmu. Wala tarfata'ini wala aqalla min zalik. Jangan ketepikan aku, letakkan aku di bawah taufik dan hidayahmu sepanjang masa. Jadi kalau kita ada feeling yang begitu, saya yakin tiap-tiap orang akan lebih kekuatan untuk mendepani keadaan-keadaan ini. Ini sebenarnya barrier-barrier, kekangan-kekangan yang ada yang perlu kita jalan. Tapi kita akan tanya, what is the worst part in life? The worst part in life bila kita mati. Itu yang paling susah. Jadi ini adalah perjuangan-perjuangan yang kita kena selesaikan sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan misinya bukan untuk kumpul harta bagi kita saja, malah untuk kita wariskan hati-hati yang baik, lagi halal, lagi diberkati kepada umat dan masyarakat. Baik, Alhamdulillah, satu rumusan yang cukup baik daripada Datuk Syakir. Sebentar tadi rasa tak puas nak mendengar penjelasan beliau. Boleh ikuti kuliah subuh beliau, selalu saya ikuti kuliah subuh. Rakan-rakan pun banyak yang komen lagi ni. Zuhari Mat Yusof ada komen dia juga. Kemudian Nasir Ismail Sulaiman is watching. Masai Zam Maksum berikan tepukan gemuruh, nampak tepukan, gambar tepukan dia. Nuraini Abdullah, terbaik Tuan Mus. Arul sekali lagi. Tak apalah, ada komen apa ni sembang kemudian lah. Ini tertarikan surau nantilah. Syari. Syari sekali kan. Abdullah Mat, geram lah pada Abdullah Mat, dia kata revolusi dan seumpamanya. Kemudian Nawi sekali lagi menyampuk. Rosita Abdul Samad juga is watching. Abdullah Mat, semua rakyat perlu beraksi, kita beliau. Roskina juga watching program kita. Dan saya kita berada di penghujung program kita Sembang Santai pada kali ini dalam tajuk Memperkasa Ekonomi Manusiawi bersama Datuk Syakir Hussein Khalid, yang telah cukup menarik membahaskan secara santai dan cukup memberi kesan kepada kita bagaimana beliau membina perniagaan sebagai seorang usahawan yang sangat berjaya, dan beliau boleh merupakan ikon yang penting yang boleh kita belajar bersama. Lepas ini boleh minta nombor telefon beliau juga kalau dapat pinjaman dan seumpamanya. Dan insyaAllah beliau di Kota Damansara bukan pinjaman lah, untuk dapat pinjaman nasihat dan pandangan beliau. Itu yang lebih penting saya fikir, yang boleh beliau berikan, kongsikan dengan kita bersama sekali. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah moga Allah Ta'ala berkeselamatan kepada kita, memberkati kita dalam suasana mencabar ini dengan COVID-19. Moga kita doakan negara kita segera dikurangkan dan tiadakan pandemik COVID-19 ini dalam negara kita, dan insyaAllah kita terus maju ke hadapan sebagai negara yang diberkati Allah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Kita bertemu dalam siri-siri Sembang Santai GRM. Saya Mustafa Kamil Ayub. Sekali terima kasih atas semua yang mengikuti dan yang bakal mengikuti rancangan ini yang baik mungkin
untuk insya-Allah kita kembangkan konsep pendekatan ekonomi manusiawi ini. Yang saya fikir konsep penting yang perlu kita jayakan, yang dihayati terutama dalam konteks semasa yang ada pada hari ini, yang perlu kita kembali revisit soal konsep ekonomi manusiawi yang menekankan soal bukan sekadar pertumbuhan ekonomi, tapi juga yang pentingnya adalah soal membangunkan manusia. Itu sendiri yang merupakan fokus kepada pembangunan ekonomi kita. Jadi sekali lagi terima kasih. Moga Allah Ta'ala merahmati kita. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi kita pakai balik mas, silakan bagi panduan bersama insya-Allah. Terima kasih, kita bertemu. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam dalam lain kesempatan sembang santai kita. Baik.